Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam channel Master Kimia SPM. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan sama-sama melihat satu tajuk tingkatan 5 ya, KBSM, tajuk sebatian karbon. Okey, ini kalau silibus lama tingkatan 5, silibus baru pun tingkatan 5. Itu tajuk sebatian karbon. Okey. Jadi untuk kali ini kita akan bincang secara menyeluruh ya 5 siri homolog yang biasa terdapat di sini dalam tajuk ini yang ada dalam silibus ya sebatian karbon tingkatan 5 ini. Okey, jadi pastikan pelajar-pelajar menguasai kelima-lima ya siri homolog yang kita akan terangkan di sini. Jadi dalam tajuk ini kita ada 5 siri homolog. Yang pertama ialah alkana ya, alkana dengan formula AMP-nya. Formula AMP ni pelajar wajib hafal ya. CnH2n tambah 2. Okey. Kalau dalam soalan periksaan ya, kalau ditanya tentang formula AMP, maka pelajar hanya perlu jawab CnH2n tambah 2 sahaja. Tak perlu sebut n berapa ya. Okey. Yang kedua kita ada alkena. Formula AMP-nya ialah CnH2n. Dan apakah yang membezakan antara alkena dengan alkana? Maka jawabnya, alkena adalah hidrokarbon tak tepu dengan ikatan ganda 2 di antara atom karbonnya. Okey. Jadi kalau pelajar nak kenal alkana dan alkena, maka alkana biasanya berikatan tunggal semuanya. Okey, alkena ada ikatan ganda 2 ya di antara atom karbon. Siri homolog yang ketiga ialah alkohol. Formula AMP-nya ialah CnH2n tambah 1 OH. Okey, apakah yang membezakan antara alkohol, alkana dan alkena? Maka yang membezakannya ialah kumpulan berfungsinya, iaitu di hujung itu kita ada OH. Ya. Maka kumpulan berfungsi bagi alkohol ialah kumpulan OH atau dipanggil sebagai hidroksil. Okey. Kemudian kita ada asid karboksilik, siri homolog yang keempat ya, asid karboksilik. Formula AMP-nya hampir sama dengan alkohol, CnH2n tambah 1, bezanya hujungnya COOH. Okey, jadi kalau alkohol tadi ada OH, maka asid karboksilik ada COOH. COOH ni ialah kumpulan berfungsinya yang kita sebut sebagai kumpulan karboksil. Baik, dan siri homolog yang kelima ialah ester, di mana formula AMP-nya ialah CnH2n tambah 1 COO CmH2n tambah 1. So beza N dengan M di sini, N ini bermula dengan kosong, M itu bermula dengan 1 kerana awalan itu adalah asid karboksilik ya, dan asid karboksilik N-nya bermula dengan kosong, dan di belakang itu CmH2n tambah 1 itu adalah alkohol. Alkohol biasanya N-nya bermula dengan 1 ya. Okey, apakah yang membezakan alkohol dengan yang lain? Maka ester dengan yang lain. Maka ester ini mempunyai kumpulan berfungsinya COO. Kita sebut sebagai kumpulan karboksilat. Okey. Jadi ya, pelajar kena tahu siri homolog. Ya, ada 5 ini, pelajar kena tahu kumpulan berfungsi dan pelajar kena tahu ya formula AMP. 3 benda ni kena tahu. Baik. Jadi insyaAllah dalam tajuk ini kita akan huraikan penukaran daripada satu kumpulan siri homolog kepada satu siri homolog yang lain. Kenapa? Kerana inilah yang biasanya akan ditanya dalam soalan SPM nanti ya. Okey, sebagai contoh kita ada etena C2H4 alkena ya. So etena alkena kita boleh tukarkan kepada etana alkana, C2H4 akan jadi C2H6 melalui proses yang disebut sebagai penghidrogenan. Okey, bila penghidrogenan maka dia perlu tambah H2 hidrogen. Okey, tindak balas penghidrogenan ialah tindak balas penukaran alkena kepada alkana. Okey, apabila alkena ditambahkan dengan hidrogen. Okey, untuk berlakunya tindak balas ini, pelajar kena tahu juga
keadaan yang diperlukan. Keadaan yang diperlukan ialah suhu 180 hingga 200 darjah Celsius dan proses penukaran ini perlu kepada mangkin, di mana mangkin ialah nikel atau platinum. Okey, proses penghidrogenan ini jugalah adalah proses pembuatan margarin, ya, menukarkan hidrokarbon tak tepu kepada hidrokarbon tepu. Okey, contoh kita ada C2H4 tambah H2, kita dapat C2H6. C2H4 etana akan dapat etana. Awalannya sama, ya. Et dan et. Okey, kalau kita ada C3H6 tambah H2, kita akan dapat C3H8. C3H6 propena, okey, prop awalannya kepada propana. Okey, sama awalannya, hujungnya satu ena, satu ana. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, alkena, etena tadi, kita boleh juga tindak balaskan dengan, ya, kumpulan 17, ya, melalui proses yang kita sebut sebagai penghalogenan. Okey, penghalogenan. Contoh, kita nak balaskan dengan bromin. Okey, kita akan dapat formulanya C2H4Br2. Penghalogenan adalah proses tindak balas antara alkena dengan ahli kumpulan 17. Contohnya Br2, Cl2, ya. Kita akan dapat nanti hasilnya halogenal alkana. Okey, untuk tindak balas ini berlaku, biasanya kita boleh perhatikan apa yang berlaku, ya. Pemerhatiannya yang biasa ditanya dalam periksa, biasanya kita akan dapati warna perang air bromin, kalau kita guna bromin, ya, dilunturkan menjadi tanpa warna. Ini yang biasalah. Okey, contohnya kita ada C2H4 tambah Br2, kita akan dapat C2H4Br2. C2H4 kita akan namanya etena, kita akan dapat nanti C2H4Br2 12 dibromoetana. Okey, kalau C3H6 namanya propena, akan jadi C3H6Cl2 12 dikloropropana. Okey, dikloro kerana ada 2 klorin. Okey. Kemudian alkena, etena tadi kita boleh tukar menjadi alkohol. Etena akan jadi etanol. C2H4 akan jadi C2H5OH. Melalui proses yang kita sebut sebagai penghidrogenan. Penghidratan. Proses penghidratan. Okey, penghidratan ialah proses di mana alkena kita tidak balaskan dengan air. Okey. Penghidratan maknanya tambah air. Okey, proses penghidratan ataupun tindak balas penghidratan ialah tindak balas penukaran alkena kepada alkohol apabila alkena ditambahkan dengan air. Okey, untuk berlakunya tindak balas ini, kita perlu kepada keadaannya. Keadaannya ialah mangkin asid fosforik, suhu 300 darjah Celsius dan tekanan 60 atm. Yang ini pelajar kena hafal, ya. Okey, sebagai contoh, katakan kita ada C2H4 tambah H2O, kita akan dapat C2H5OH. C2H4 etena akan tukar jadi etanol. Baik, ya. Et dan et sama je, hujungnya beza. Etena kepada etanol. C2H4, C2H5OH. Okey, C3H6 tambah H2O, kita akan dapat C3H7OH. Propena akan jadi propanol. Okey, sama saja. Baik, kemudian alkohol etanol tadi kita boleh tukarkan semula menjadi alkena etena melalui proses yang disebut sebagai pendihidratan. Okey, pendihidratan. Tindak balas pendihidratan ialah tindak balas penukaran alkohol kepada alkena, terbalik daripada penghidratan. Okey, di sini, ya, dia memerlukan ejen pendihidratan. Ejen pendihidratan yang biasa sama ada porselin atau alumina panas. Okey. Contoh, katakan kita ada C2H5OH, kita akan dapat C2H4 tambah H2O. Etanol kepada etena, nama yang sepadan, C2 dan C2. Okey, C3H7OH kepada C3H6 tambah H2O, propanol kepada propena. Ya, sama juga namanya, hujungnya beza. Okey, kemudian
etanol ini biasanya juga kita boleh sediakan melalui satu proses, ya. Kita boleh sediakan melalui, daripada glukosa, ya, glukosa C6H12O6 melalui proses penapaian. Penapaian glukosa dia menghasilkan etanol sahaja, ya, dan karbon dioksida satu lagi hasil, ya. Maknanya untuk dapatkan etanol, bukan metanol, bukan propanol, etanol sahaja. Okey, daripada alkohol etanol, kita boleh tukar kepada asid karboksilik. Etanol kepada asid etanoik. C2H5OH kepada CH3COOH. Okey, lain sikit formulanya. CH3COOH. Tapi kalau kita campur C-nya depan dan tengah, kita akan dapat C-nya 2 juga. Sama je, ya. So, proses kita panggil pengoksidaan, ya, pengoksidaan. Tindak balas pengoksidaan ialah tindak balas penukaran alkohol kepada asid karboksilik tambah dengan 2O, ya. Okey, 2O tu dikurungkan. Okey, pengoksidaan dia memerlukan kepada ejen pengoksidaan. Baik, ejen pengoksidaan yang biasa ialah larutan kalium manganat 7 berasid ataupun larutan kalium dikromat 6 berasid. Okey. Contoh, kita katakan C2H5OH. Okey, dia oksidakan. Kita akan dapat nanti CH3COOH. Okey, dari segi formula, C2 akan jadi CH3COOH. Okey, C itu akan jadi 2 juga bila kita tambahkan depan, ya. Namanya etanol akan tukar jadi asid etanoik. Nama sama, et dan et. Okey, kalau kita guna C3H7OH, okey, tambah 2O, kita akan dapat C2H5COOH tambah H2O. C3 maknanya propanol, akan jadi propanoic acid. Okey, propanoic acid, C2 tambah dengan depan 1, kita akan dapat C3 juga, sama je. Okey, kemudian alkohol etanol, contoh tadi, kita boleh tindak balaskan dengan asid karboksilik, asid etanoik tadi, menghasilkan ester. Ester, ya. Proses ini kita panggil pengesteran. Pengesteran. Okey, baik. Tindak balas pengesteran ialah tindak balas antara alkohol dan asid karboksilik menghasilkan ester dan air. Di sini ia memerlukan kepada mangkin. Okey, mangkin yang biasa kita gunakan ialah asid sulfurik pekat. Okey, cuba kita perhati macam mana kita nak bentuk ester, ya. Okey, sebab ester ni dia agak sukar sedikit, ya. Contoh, kita ambil C2H5OH alkohol, kita nak balaskan CH3COOH asid karboksilik. Tengok, ya. Tengok yang warna kuning dan merah itu, dua benda berbeza. Okey. Bila asid karboksilik ataupun alkohol bertindak dengan asid karboksilik, dia akan bentuk ester. Ester ini, okey, cara nak mudahnya, kita ambil awalan daripada asid karboksilik, ya, CH3COO. H tak perlu ambil. Okey, awalan daripada asid karboksilik, kita akan dapat juga CH3COO nanti. Dan kita sambungkan dengan awalan daripada alkohol, C2H5. C2H5. Maka gabungan antara asid karboksilik dan, ya, awalan asid karboksilik dan awalan alkohol inilah membentuk ester. Okey, itu dari segi menulis formula. Dari segi nama, kita kena gabungkan nama alkohol dengan asid karboksilik. Okey, alkohol di sini etanol, asid karboksilik sini asid etanoik. Kita gabungkan namanya etanol, kita ambil awal et, etil etanoat. Etil daripada etanol, etanoat daripada asid etanoik. Cuma tukar oik kepada OET. Baik. Contoh kedua. Kita ada CH3OH. Tindak balas dengan C2H5COOH. Okey, kita akan dapat nanti hasil, tengok, ya. Kita ambil awalan daripada asid karboksilik C2H5COO. Tulis C2H5COO. Kemudian kita gabungkan dengan awalan alkohol CH3. Kita akan dapatlah formula bagi esternya. Okey, namanya bermula, nama mesti mula dengan alkohol. Penulisan formula ester mudahnya kita mulakan dengan asid karboksilik dari segi penulisan formula. Tapi untuk nama awalan mesti ambil alkohol. Okey, CH3 alkohol kita ada sini metanol. C2H5COH ini ialah asid propanoik.
Maka kita gabungkan nama dia. Metanol akan jadi metil, propanoid akan jadi propanoid. Okey, baik. Jadi insya-Allah moga-moga perkongsian ini ya bermanfaat kepada pelajar-pelajar, kerana inilah penukaran yang biasa akan ditanya dalam soalan peperiksaan yang sebenar. InsyaAllah moga-moga ya dia beri manfaat kepada kita semua insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.